Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman nabiy wasi'a. Allahumma ij'alna minal mukhlisin, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung kembali kuliah maghrib berkenaan dengan ilmu faraid dalam buku Faham Faraid pada muka surat 32. Surat 32, iaitu kita membicarakan berkenaan dengan dalil ataupun hukum yang berkaitan dengan pembahagian pusaka yang didatangkan oleh Al-Quran secara terperinci. Secara terperinci yang mana dia sebenarnya ada dua keadaan. Yang pertama secara umum, yang kedua secara terperinci. Yang secara terperinci iaitu kita nak tahu berapa bahagian setiap ahli waris tu macam mana. Dan kita telah lalui pada ayat yang pertama, iaitu surah yang ke-11, surah An-Nisa. Itu telah kita bicarakan, dan insyaAllah pada malam ni kita nak tengok pada ayat yang seterusnya, iaitu ayat yang ke-12 dalam surah An-Nisa. Kalau dalam ayat yang ke-11 sebelum ini, ia membicarakan tentang pembahagian pusaka untuk anak lelaki dan anak perempuan. Kemudian pembahagian pusaka untuk ibu dan bapa pada si mati. Dan kemudian bahagian berkenaan dengan kewajipan tanggungjawab waris untuk menyelesaikan hutang dan juga wasiat si mati kalau ada, dan juga kewajipan berkaitan dengan pembahagian pusaka itu mengikut hukum faraid. Itu dalam ayat yang ke-11, dan insyaAllah pada malam ni kita tengok pula isi kandungan berkaitan dengan ayat yang ke-12. Yang Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله Wallahu alimun halim. Sadaqallahul azim. Itu ayat yang ke-12 berkenaan dengan ayat hukum pembahagian pusaka secara terperinci. Jadi secara ringkas dia, ayat yang ke-12 ni nak ceritakan pembahagian suami, pembahagian isteri dapat berapa banyak, dan juga pembahagian adik-beradik. Dan adik-beradik dekat sini adik-beradik seibu. Adik-beradik seibu. Mak sama, ayah lain. Dia hukum pembahagian pusaka untuk adik-beradik tu ada perbezaan sedikit. Dari segi seibu sebapa, dari segi sebapa dan juga seibu ada perbezaan. Okey. Jadi kita tengok. Allah berfirman, walakum nisfu ma. Kamu bagi kamu, iaitu suami-suami, kamu akan dapat 1/2, nisfu, 1/2. Ma taraka, iaitu daripada harta yang ditinggalkan oleh isteri ataupun isteri-isteri kamu.
Kalau isteri meninggal, yang ni untuk suami. Suami akan dapat setengah daripada harta isteri. Banyak kan setengah. Kalau ada 2 juta dapat 1 juta suami. Banyak. Tapi ketika mana? Dia ada syarat dia. Illam yakul lahunna walad. Itu syarat dia. Ketika mana? Jika mereka, iaitu isteri-isteri itu tidak mempunyai anak. Tidak mempunyai anak. Kita dapat 1/2. Baik. Kalau ada anak macam mana? Sambungan. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakan. Jika mereka mempunyai anak, isteri-isteri itu ada anak, maka kamu mendapat 1/4 daripada harta yang ditinggalkan mereka. Dapat 1/4 kalau mereka ada anak. Berkaitan dengan anak yang mempengaruhi bahagian suami, kita kena ingat anak tu adalah anak isteri yang mempengaruhi bahagian suami, walaupun anak tersebut bukan lahir daripada zuriat kita, bukan lahir daripada darah daging kita. Macam mana? Contoh, kita berkahwin dengan seorang perempuan yang janda dan dia mempunyai anak daripada perkahwinan yang lepas. Dan anak ni tak kira anak lelaki ke anak perempuan, seorang ke ramai tak kira, asalkan dia ada anak dan anak tu masih hidup lagi ketika dia meninggal dunia. Kemudian apabila isteri yang kita kahwini itu, mana kita ada anak tiri lah kan, anak tiri. Anak tiri apabila dia meninggal, bahagian kita dan perkahwinan tersebut, kita kahwin dengan janda tersebut, kita tak ada anak dengan dia. Kita buat tak ada anak dengan dia, maknanya mungkin baru kahwin ataupun belum lagi dikurniakan anak. Kemudian isteri kita meninggal dunia, maka kita sebagai suami, kita akan dapat 1/4, bukan 1/2. Kita boleh kata, kenapa aku dapat 1/4? Aku baru je kahwin dengan dia, kita orang tak ada anak lagi, baru 2 bulan kahwin, tak ada anak lagi, tapi kenapa aku dapat 1/4? Cek rupanya isteri tu dia pernah berkahwin dan dia mempunyai anak. Jadi anak dia tersebut mempengaruhi bahagian suami. Maknanya anak tiri tu mempengaruhi bahagian ayah tiri dia. Kalau hubungan dia lah, suami tu dengan anak tersebut, hubungan dia adalah anak tiri dengan ayah tiri. Tapi kalau hubungan dengan si mati, dia adalah anak si mati. Anak si mati akan menyebabkan suami mendapat 1/4. Itu kena ingat. Jangan kita kata aku dapat separuh je lah. Tak, kita akan dapat 1/4. Itu kadang-kadang orang boleh terkeliru dengan pembahagian tersebut. Baik, itu kalau isteri yang meninggal dunia. Suami pula. Okey. Sebelum tu Allah berfirman, min ba'di wasiyati yusi nabiha audain, iaitu setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan setelah dibayar hutang mereka. Ini kena ingat, pembahagian pusaka 1/4, 1/2 ni berlaku ketika mana setelah kita tunaikan, setelah kita selesaikan hutang dan wasiat. Ni ulang kali kedua ni. Kalau dalam ayat yang ke-11 dia ada sebut sekali. Kalau dalam ayat yang ke-11 tu, min ba'di wasiyati yusi biha audain. Yusi biha audain. Tapi ayat yang kedua ni, dia tambah yusi nabiha. Ada nun di situ, yusi nabiha audain. Itu dari segi tata bahasa Arab lah. Tapi maksud dia sama, setelah ditunaikan wasiat dan hutang. Tapi turutan dia kena buat hutang dulu. Seperti mana yang dimaklumkan bahawa ayat tersebut kalau ikut susunan, wasiat dulu barulah hutang. Tapi kata Saidina Ali,
apa yang diamalkan, yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu membayar hutang dahulu, barulah wasiat. Jadi apakah hikmah Allah datangkan wasiat dulu sebelum hutang? Wasiat dulu sebelum hutang. Antara kata ulama iaitu untuk memberi peringatan kepada ahli waris berkenaan dengan wasiat si mati. Terkadang sebagai waris kita tak ambil cakna tentang wasiat si mati. Mungkin kita beranggapan bahawa wasiat tersebut tidak wajib dilaksanakan. Kita rasa tak wajib. Macam mana kita rasa tak wajib? Sebab kalau seseorang hendak membuat wasiat, contohnya amal jariah, hukum dia adalah sunat. Contoh kita nak buat wasiat amal jariah juga, kita cakap dekat anak kita, nak kalau ayah meninggal, ayah cadang nak wakafkan 1 ekar tanah yang dekat kampung tu, ayah nak wakafkan kepada pihak surau. Sebab surau tu dah ada dah, sebelah tu tanah ayah. Jadi ayah nak wakafkan, mungkin dia nak besarkan surau tu, jadi ayah nak wakafkan surau tersebut jika ayah meninggal dunia. Jadi hukum dia jadi wasiat lah. Kenapa jadi wasiat? Walaupun dia tak sebut perkataan wasiat, sebab dia ada perkataan jika ayah meninggal dunia. Walaupun dia kata hibah, ayah nak hibahkan tanah tersebut kepada surau selepas ayah mati, jadi wasiat. Walaupun kita tak sebut perkataan wasiat, tapi kita kaitkan dengan perkataan kematian kita, maka hukum dia jadi wasiat. Baik, maka perbuatan wasiat tersebut adalah sunat. Kenapa sunat? Sebab dia nak wakafkan tanah untuk diberikan kepada pihak surau. Baik, setelah ayah meninggal, setelah kita meninggal dunia, maka hukum dia menjadi wajib waris melaksanakan wasiat tersebut. Bukan sunat. Memang buat tu sunat, tapi pelaksanaan adalah wajib. Itu sebab Allah datangkan wasiat dulu, nak tekankan seolah-olah nak kata ayah ada buat wasiat tak? Kalau ada buat wasiat kena buat, kalau cukup dengan syarat-syarat dia lah, syarat-syarat wasiat tu. Walaupun cakap, walaupun tak tulis, kena buat juga. Cuma kena ada saksi lah, ada saksi. Cuma dalam proses orang kata pengurusan pusaka tu, dia kena melalui proses biasa lah, proses biasa. Sebab kalau dia tak buat macam dokumen yang betul-betul, dia akan melalui proses pusaka biasa. Melainkan ahli waris bersetujulah dengan wasiat tersebut untuk dilaksanakan. Yang kata melalui lisan saja kan, tidak ada melalui dokumen. Tapi kalau ada ahli waris yang cabar, dia tak kuat lah. Mana lisan tu boleh, tapi dia punya dari segi perundangan dia belum kuat lagi. Belum kuat lagi. Tapi hukum dah laksana. Jadi kat sini siapa yang salah, iaitu ahli waris lah. Ahli waris tu dah faham bahawa dia ada buat wasiat secara lisan, tapi dia nak juga bahagian dia, itu tak boleh. Okey. Dia telah mengambil hak si mati. Macam mana si mati ada hak wakaf dia tu, amal jariah dia tu. Okey. Tu banyaklah yang berlaku, yang contohnya pada mungkin berlaku pada tanah ataupun harta datuk moyang kita. Sebab zaman dulu dia tak ada geran tanah, tak ada geran tanah, dia wakaf tanah tu nak buat surau kan. Kemudian dia tak lah, sebab dari segi perundangan, kalau kita nak mewakafkan sesuatu, kita kena berjumpa dengan majlis agama. Kenakan serahkan hak kita tu kepada majlis agama. Jadi tukar geran tu daripada nama kita kepada majlis agama. Kalau tak tukar nama atas nama kita lagi, walaupun dah buat dah surau, macam contohlah surau An-Nur ni kan, tanah tu nama waris, tapi dah buat, dah bangun ni, dah mengenai batu, simen apa semua tu, buat extension lagi,
tambah lagi 2 tingkat contohnya. Tapi kalau waris buat tuntutan pusaka, memang kena robohkan. Kalau kita nak buat rumah, dari segi perundangan, dari segi perundangan, itu mungkin adalah orang kata yang perlu diperbaikilah dari segi undang-undang tu kan. Kalau dapat diperbaiki. Jadi kita rugilah bagi pewakaf yang mewakafkan tanah, nak buat surau, masjid dan sebagainya, tak dapat melaksanakan, tak dapat meneruskan dia punya amal jariah tu. Jadi untuk selamat bagi kita, kalau nak betul-betul nak wakaf lepas kematian, buat dokumen, dokumen wasiat, ataupun boleh jumpa dengan pihak MAIS sendiri. Mereka pun ada sediakan dokumen wasiat untuk kita buat. Boleh. Jangan jumpa saya bukan wakil, saya bukan ejen. Saya ceramah aja kan. Tak ada kepentingan. Cuma nak bagi prosedur tu lebih ni. Tapi dari segi lisan sah, dari segi hukum sah. Dia tak ada hukum wasiat ni, antara syarat dia mesti ada dokumen, tak ada. Kalau mesti ada dokumen, zaman Rasulullah dah kena ada dah kan dokumen dia. Tak ada. Tak ada. Itu tak wajib. Contoh ada pertikaian, berlaku pertikaian. Anak ni kata, ayah dah wasiat dah tanah. Dia cakap kat aku, wasiat. Pada anak yang dulu kata, mana ada, aku tak dengar pun. Kau tipu kot. Kalau berlaku pertikaian macam tu, bawa pergi ke mahkamah syariah. Untuk apa? Untuk buat pengesahan wasiat. Betul tak wasiat ayah tu buat? Mahkamah akan selidik. Hakim akan tanya, siapa saksi, bila ayah sebut, apa kandungan dia. Pandailah hakim kona-kona kan. Adakah betul waris kata macam tu ataupun sebaliknya. Jadi apabila hakim memutuskan, okey, wasiat tersebut adalah sah, itu dah jadi kuat tu. Dokumen hakim keluarkan tu, wasiat adalah sah, maka boleh guna untuk proses perundangan. Wasiat tu sah. Sebab ini adalah keputusan mahkamah, hakim yang menetapkan. Kalau hakim kata, oh ni ada tipu sikit ni kan. Mula-mula cakap A, lepas tu esok tanya pula cakap B pula. Ini tak kuat dia punya saksi ni. Bila mahkamah menetapkan itu bukan wasiat, maka tak jadi wasiat lah. Tak jadi wasiat. Kena buat proses pusaka macam biasa. Baik. Okey, seterusnya Allah berfirman, walahunnar rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Ini untuk pusaka suami kalau suami meninggal dunia. Walahunna, dan mereka, iaitu isteri-isteri kamu. Dalam perkataan ni dia guna hunna ni isteri-isteri. Kalau kita terjemahan isteri atau isteri-isteri, mereka dapat berapa? Ar-rubu', 1/4. 1/4. Maksudnya apa? Kalau seorang isteri akan dapat 1/4, kalau lebih pada seorang pun 1/4 bahagi sama rata. Bukan 1/4 seorang. Bukan 1/4 seorang. Kalau ada 4 orang isteri, 1/4 tu kongsilah 4 orang. Mimma taraktum, daripada harta pusaka yang kamu tinggalkan itu, suami. Ketika mana illam yakul lakum walad, ketika kamu tidak mempunyai anak. Mempunyai anak dekat sini kalau nak terjemahan yang secara detail adalah golongan keturunan ke bawah. Maksudnya anak, cucu, cicit dan seterusnya ke bawah. Itu maksudnya. Dia bukan kalau anak tak ada, cucu ada, dapat 1/4. Mesti tak. Dia kalau anak tak ada cucu, dia memberi kesan juga. Bukan 1/4 dia dapat. Ini kalau tak ada anak, tak ada cucu yang ke bawah. Dan cucu tu adalah cucu yang merupakan ahli waris. Maksud dia, cucu ada 2. Ada cucu yang ahli waris dan cucu bukan ahli waris. Anak memang confirm. Anak lelaki, anak perempuan memang confirm merupakan ahli waris. Cucu tak. Cucu ada ahli waris dan juga bukan ahli waris. Memang betul cucu kita adalah ahli keluarga kita. Tapi dalam faraid, ahli waris dan bukan ahli waris ada satu perbezaan. Ahli waris dia berhak mendapat pusaka si mati.
Yang bukan ahli waris, dia tak berhak dapat pusaka si mati. Itu dalam istilah faraid. Tapi kalau kita dari segi percakapan tu, waris tu maknanya keluarga si mati lah. Tapi dalam hukum faraid, waris, ingat, waris dia dapat pusaka si mati. Bukan waris tak dapat pusaka. Bukan waris ni dipanggil zawil arham. Zawil arham. Cucu yang dapat pusaka ataupun cucu yang merupakan ahli waris adalah cucu daripada keturunan anak lelaki. Cucu daripada anak lelaki. Tak kira lah cucu lelaki ke cucu perempuan, daripada anak lelaki, itu ahli waris. Adapun cucu daripada anak perempuan, dia bukan ahli waris. Lelaki ataupun perempuan bukan ahli waris. Walaupun ramai, cucu yang belah anak perempuan ni ada 20 orang. Cucu daripada anak lelaki ni seorang aja. Yang dapat seorang tu je. Jadi kita kena hati-hati apabila kalau ada soal, ada kes ataupun ada pertanyaan berkaitan dengan cucu si mati. Dia kena tanya detail. Cucu ni daripada anak lelaki ke daripada anak perempuan? Jangan kita okey cucu dapat, tak. Cucu ada 2. Ada yang dapat, ada tak dapat. Kalau cucu daripada anak perempuan memang tak dapat. Dia bukan ahli waris. Dia bukan ahli waris. Dia memang ahli keluarga, ada darah daging kita, ada atuk dia, tetapi dari segi pembagian pusaka dia tidak mendapat pusaka. Itu sebab dalam faraid dia ada 2 kategori ahli keluarga. Yang pertama dia dapat pusaka ahli waris, yang kedua dia tak dapat pusaka zawil arham. Okey, baik. Ya. Bapa si mati. Kalau ayah si mati masih hidup, ayah dapatlah. Ayah kan dapat, dia akan dapat 1/6. Dia kalau si mati meninggal dunia, 5 orang ni mesti dapat. Takkan sesiapa boleh halang. 5 orang ni tapak tangan ni, tapak tangan ni. Yang pertama suami atau isteri. Confirm dapat. Yang ni lah masih dalam ikatan perkahwinan. Yang kedua bapa. Bapa mesti dapat. Tak kira lah bedridden pun dapat. Yang ketiga ibu. Confirm dapat. Kau mana-mana pun ibu dapat. Ibu hilang tak tahu ke mana pun dapat. Sebab kita tetapkan dia masih hidup lagi. Yang keempat anak lelaki, yang kelima anak perempuan. Yang ni confirm dapat. Tak ada orang pun boleh halang mereka. Cuma dapat banyak sikit tengok keadaan lah kan. Tapi confirm dah dapat. 5 anak jari ni kan. Ingat 5. 5 rukun Islam, 5 solat fardu, 5 ahli waris, dia panggil ahli waris utama ataupun dia panggil waris qadim, ada juga macam-macam istilah lah. Dan kalau ada 5 ni kan, memang yang lain terdapat. 5 orang ni je dapat, yang lain terdapat. Yang lain terdapat, cucu tak dapat, walaupun dia ahli waris tapi dia terhalang. Dia sebab sesama ahli waris tu akan berlaku penghalangan. Memang tadi saya katakan cucu daripada anak lelaki ahli waris akan dapat pusaka. Tapi kalau ada anak lelaki, memang cucu akan terhalang. Cucu dapat ketika mana? Anak lelaki tak ada. Okey, anak lelaki tak ada, barulah cucu dapat. Kalau anak lelaki ada, dia terhalang. Ingat lagi istilah patah titi. Patah titi. Ingat dah. Patah titi macam ni. Okey. Ali ada 2 orang anak. Okey. Osman dengan Omar. Osman dengan Omar. Okey. Anak Ali Osman dengan Omar. Kemudian Omar ada anak lelaki. Omar ada anak lelaki, Osman pun ada anak lelaki. Farid dengan Fahmi. Contohlah, Farid dengan Fahmi. Okey, yang Omar ni dia dah mati dulu. Mati dulu sebelum Ali. Dia mati dulu. Baru Ali mati. Okey, apabila Ali mati, ni Farid tu, cucu tu, dia tak dapat. Walaupun ayah dia Omar tu dah mati dulu. Kenapa dia tak dapat? Sebab ada Osman masih hidup. Mana anak lelaki yang lain masih hidup. Dia akan menghalangkan cucu tu. Walaupun hubungan mereka adalah pak saudara kan? Anak saudara pak saudara kan? Ni adik-beradik, ni tak ada, dia meninggal. Ni pak saudara. Dia halang. Anak akan tu maksudnya patah titi. Patah titi. Walaupun ayah dah meninggal,
Tapi cucu si tak dapat. Kenapa tak dapat? Sebab ada pak saudara dia tu, anak si mati yang lain, yang lelaki. Cucu tak dapat. Cucu dapat ketika mana? Semua yang lelaki ni tak ada. Barulah cucu dapat. Sama level tak ada. Kemudian atuk meninggal, barulah cucu dapat. Okey, baru cucu dapat. Kalau ada anak lelaki seorang je hidup, kan? Yang lain semua dah meninggal. Cucu tak dapat. Cucu dapat. Semua dapat kat dia. Okey. Itu sedikit lah. Dia nanti dalam buku ni pun ada tajuk penghalangan. Ada tajuk penghalangan. Dia kena kuasai tajuk penghalangan tu. Sebab ulama kata apa? Siapa yang tidak menguasai penghalangan, dia tidak menguasai faraid keseluruhannya. Sebab apa? Kita takut macam tadilah, kan? Anak dapat, cucu pun dapat. Sedangkan anak lelaki menghalang cucu, tapi kita tak dapat juga. Ya? Kalau di advance kan, dia macam kita naik tangga lah, kan? Patutnya langkah pertama kedua kan, ni dah lompat langkah ke 10 tangga ke 10 nanti patah pinggang pula kan. Ya, silakan. Pernah juga kita dengar bila abang yang meninggal, kemudian adik-beradik dia pun ada hak sama dan dapat bahagian. Yang mengakibatkan anak yatim tadi agak longgar pembahagian dia ataupun berlaku ketidakadilan sebab adik-beradik ni ada tak ada, bapa saudara ni ada tak ada. Okey. Dia kena jaga-jaga sebab dia bukan isu tidak keadilan. Sebab itu adalah hukum Allah. Memang apabila seorang tu meninggal, ini mungkin ayah dah tak ada, maka harta tu akan, dan dia meninggal tu anak lelaki tak ada ataupun dia tak berkahwin, maka harta tu akan diberikan kepada adik-beradik. Jadi dah longgarkan. Tadi ada 5 orang kan dapat, adik-beradik tak dapat sebab ada bapa dan juga anak lelaki. Ni yang penting-penting ni, paling kuat ni, bapa dan anak lelaki. Kalau bapa tak ada, anak lelaki tak ada, maka adik-beradik boleh dapat. Adik-beradik boleh dapat. So dalam isu adik-beradik yang tidak membantu ataupun melaksanakan tanggungjawab kepada anak yatim tu, jadi kat sini sebab kalau anak yatim, saya anggap bahawa dia ada anak perempuan lah. Si mati ada anak perempuan. Sebab kalau si mati ada anak perempuan, adik-beradik boleh dapat. Maka dia tidak melaksanakan tanggungjawab mereka untuk memelihara anak tersebut. Berkaitan dengan hukum faraid, dia adalah sesuatu perkara yang berbeza. Kita kena asingkan. Faraid satu, tanggungjawab perkara yang lain. Jangan kita campur adukkan. Faraid kena laksanakan. Mereka terima hak mereka, yang diwajibkan, kita bagi. Dia kalau dia tuntut, wajib bagi. Kita tak boleh halang mereka daripada menerima hak mereka dengan alasan kita kata mereka ni tidak bertanggungjawab. Jangan. Hak mereka tu Allah yang tetapkan, Allah yang bagi hak mereka. Banyak ke sedikit tu hak mereka. Baik. Yang kedua, tanggungjawab. Itu adalah perkara yang berbeza. Contoh, mereka yang dapat pusaka ni memang ada kewajipan untuk memelihara, menanggung anak yatim tu ataupun anak saudara dia tu. Maka kalau mereka tak melaksanakan tanggungjawab tersebut, itu adalah satu kesalahan, satu dosa. Satu dosa. Dan kita tak boleh salahkan faraid, jangan. Itu ada yang berlaku. Dia kata faraid ini tidak adil sebab banyak berlaku apabila waris dapat semua harta, mereka terus menghilangkan diri, tidak menjaga kebajikan anak anak saudara, anak yatim tu. Dan sebab kita kena tengok juga, nak memberi nafkah kepada anak saudara, dia ada turutan dia. Turutan memberi nafkah tu, yang pertama nafkah diri kita sendiri, kemudian nafkah keluarga kita, kemudian nafkah ibu bapa kita. Jadi turutan dia tu, kalau ada baki barulah kepada anak saudara, kalau ada lah. Kalau ada. Ya, silakan. Kata si Kolam ni dia ada sebiji rumah, kemudian dia meninggal dunia. Okey.
kemudian adik-beradik dia menuntut. Betul? Apa, kalau kamu nak duduk rumah ni, kamu kena bayar kami lah. Betul? Pendek dan kita, dia tak mampu dan dia terpaksa keluar daripada rumah. Adakah berlaku ketidakadilan atau kezaliman kat situ dalam rumah? Okey. Kembali balik pada hukum faraid. Okey, dari segi hukum faraid memang rumah tu akan jadi pusaka. Apabila dia pusaka, ada hak ahli waris termasuk adik-beradik. Okey, kalau adik-beradik menuntut hak mereka, kita kena bagi. Kalau orang tanyalah berkaitan dengan rumah tersebut, saya jawab senang aja. Jual rumah tu dan bahagi ikut faraid. Baik. Tempat tinggal. Sekarang ni isteri dengan anak tak ada tempat tinggal sebab rumah dah nak jual. Okey, isteri apabila suami meninggal dunia, maka hilang tanggungjawab suami memberi nafkah kepada isteri, iaitu rumah, tempat tinggal, makan minum, keselamatan dan sebagainya. Suami dan adakah dia hilang begitu saja? Tak. Dia ada orang lain yang ganti tempat suami untuk menanggung nafkah isteri. Sebelum isteri berkahwin, yang menanggung nafkah adalah bapa. Kemudian bila berkahwin, menanggung nafkah dia adalah suami. Suami meninggal, jatuh balik kepada bapa. Tapi bapa dah uzur atau bapa dah meninggal dah, jatuh kepada adik-beradik lelaki isteri. Lelaki isteri bukan suami. Adik-beradik suami tanggung nafkah anak saudara. Adik-beradik isteri yang tanggung nafkah bagi isteri itu. Jadi mereka kena sediakan tempat tinggal dia, makan minum dia cukup ke tak cukup, tanggungjawab tu. Kalau ada mereka yang mampu. Kalau mereka juga tak mampu, maka dekat situ tanggungjawab pusat zakat dan juga Baitul Mal. Semua ada peranan masing-masing. Sebenarnya kita tak ada terkapai-kapai ibu tunggal kan, nak tadi tak ada. Sebab setiap orang tu ada tanggungjawab masing-masing. Tanggungjawab masing-masing. Jadi faraid pun kena laksanakan juga. Kita jangan bagi alasan tak boleh. Tak boleh. Nanti tak ada tempat tinggal. Ada sebab dia kefahaman tanggungjawab kita sebagai seorang lelaki, sebagai seorang ayah, sebagai seorang anak lelaki, sebagai adik-beradik lelaki dan sebagainya tu, kita kurang pengetahuan. Kita rasa tak apa. Kita rasa tak apalah. Kita rasa okey, dia dah dapat harta pusaka, cukuplah dengan harta pusaka. Tak. Tak semestinya. Tak semestinya. Sebab harta pusaka tu sekadar mana yang dia boleh hidup. Dengan zaman sekarang kan, dia punya kos sara hidup sangat tinggi. Dia ada peranan tanggungjawab. Adakah hukum faraid yang membahagian tadi itu mengikat atau menjatuhkan satu hukuman kepada penerima faraid? Okey, kena faham. Pembahagian faraid kepada ahli waris, tidak semestinya dia mengikat, ada tanggungjawab. Tak semestinya. Contoh, isteri. Apabila isteri mendapat bahagian di 1/8 contohnya, dia tidak bertanggungjawab memberi nafkah yang 1/8 tu kepada anak dia. Tak semestinya. Dan ada kalanya dia bertanggungjawab. Macam adik-beradik, kan? Adik-beradik lelaki, dia dapat hak faraid. Dan juga apabila dia cukup syarat, dia boleh berkemampuan untuk beri nafkah, wajib diberi nafkah kepada anak saudara tu. Kita jangan cakap hukum faraid ni membebankan. Jangan sebut macam tu. Jangan. Sebab itu hukum Allah Ta'ala. Yang membebankan kita yang buat membebankan, yang kita fikir membebankan. Sebenarnya hukum tu dah Allah mudahkan. Allah dah bagi siap-siap dah panduan tu. Kita cuma ikut saja. Kalau tak ada panduan ni, habis. Kenapa habis? Sebab semua akan mendakwa. Aku patut dapat banyak ni sebab aku anak sulung contohnya. Kemudian yang nombor 2, aku patut dapat banyak ni sebab waktu ayah buat renovate rumah tu, aku yang bagi duit. Nak tuntut balik. Tak ikhlas dah. Waktu bagi tu ikhlas lah. Ni aku tunjuk resit. Ni aku belanja 100,000 ni buat renovate rumah ni. Aku nak balik. Nak balik. Kemudian adik perempuan buat kata, aku yang jaga waktu ayah sakit, kan? Korang pergi mana? Kan? Duit pun tak bagi, satu haram pun tak bagi.
Ayah meninggal nak tuntut. Aku nak juga kan. Aku dah belanja ni waktu ayah sakit apa ni. Oh, ni bil hospital, ubat kan, makanan kan. Ini apa ni, macam-macam lah. Pampers apa semua kan. Ni dah kira-kira ada 20,000. Aku nak 20,000. Habis. Puncanya tak ada ilmu faraid. Tu sebab Allah dah buat siap-siap dah. Allah dah buat siap-siap banyak sikit. Itu adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT. Kita tak boleh lawan. Siapa kita nak lawan? Cuba kita kena kaji bagaimana nak selesaikan. Jadi kaitkan dengan peranan-peranan yang lain. Tanggungjawab. Apabila kita kaitkan dengan hukum-hukum yang lain, kita nampak dia punya kesinambungan, berkaitan tu. Sekarang ni kita nampak faraid je, macam uish, perempuan dapat sikit, laki dapat banyak dan sebagainya. Tapi kita nampak dia punya kesinambungan. Apakah hikmah dia? Laki dapat banyak, perempuan dapat sedikit. Bahkan dalam faraid, bukan dalam semua keadaan lelaki dapat banyak, perempuan dapat sedikit. Dia ada 5 keadaan. 5 lagi. Kan? Ada kalanya lelaki dapat banyak. Ataupun lelaki dapat semua, perempuan tak dapat. Ada kalanya lelaki dapat banyak, perempuan dapat sedikit. Ada kalanya lelaki dengan perempuan dapat sama banyak. Sama banyak ada ada. Dan ada kalanya perempuan dapat banyak, lelaki dapat sikit. Dan ada kalanya perempuan dapat, lelaki tak dapat. Kalau terakhir lah Ustaz. Biar boleh. Tadi Ustaz sebut satu perempuan isteri. Pernah saya terdengar 1/8. Okey, sebab kita tak habis lagi. Kita sambung lepas azan insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Okey, baik, kita sambung kembali berkenaan dengan 1/8. Ini disambungan dia. Jadi tadi isteri dapat 1/4 kalau suami tidak mempunyai keturunan, tidak ada anak, cucu dan sebagainya. Okey, fa in kana lakum walad, falahunna thumunu mimma taraktum. Jikalau kamu suami-suami ada anak, okey, maka isteri akan dapat 1/8. Sama juga, anak tu tak kira lah kita dengan perkahwinan sekarang dengan isteri kita, ataupun kita pernah berkahwin, ada anak, kemudian contohnya isteri kita meninggal ataupun kita bercerai, kita berkahwin dengan isteri yang baru, dengan dia pun tak ada anak lagi, baru dikahwin, kemudian kita meninggal, isteri akan dapat 1/8. Sebab perkahwinan lepas kita ada anak. Terkejutlah isteri kan, aku dapat 1/8. Mula dalam hati tengok, 1/4 ni kan, buku-buku buku kan, tiba-tiba dia tengok 1/8. Kenapa kan, aku dengan dia tak ada anak. Tengok-tengok suami ada anak dengan perkahwinan yang lepas, maka isteri akan dapat 1/8. Dia tu dia bahagian dia. Maksud dekat sini secara kesimpulan, bahagian suami dengan isteri dua bahagian. Suami dapat 1/2, 1/4. Isteri dapat 1/4, 1/8. Tapi syarat dia sama. Ada keturunan, ada anak. Kalau ada anak, isteri 1/8, suami 1/4. Kalau tak ada anak, suami 1/2, isteri 1/4. Senang je. Pecahan pun 3 pecahan je, 1/2, 1/4, 1/8. Tu je. Mudah aja sebenarnya. Ustaz, kalau isteri tu tak ada anak, isteri baru pula, maka dia dulu pernah berkahwin, mengumpulkan harta, ada anak. Okey. Isteri dia meninggal. Okey. Lepas tu dia kahwin baru. Isteri baru ni dapat berapa bila si suami ni meninggal? Isteri okey. Dia dapat 1/8 lah. 1/8. 1/8 juga. Daripada harta suami, bukan daripada harta isteri yang sebelum tu. Sebab suami dia dapat 1/2 je daripada harta isteri sebelum tu. Kalau misal kata dia kahwin sebagai yang mendatang baru, tetapi kemudian dia banyak menjualkan harta sepencarian arwah yang dulu. Bila si suami ini meninggal, adakah dia berhak lagi untuk mendapat harta sisa ni? Okey, dia boleh buat tuntutan di mahkamah untuk harta sepencarian. Isteri tu boleh tuntut. Tidak, dia bukan begitu, Ustaz. Isteri si A kahwin dengan si Polan, kahwin dengan si Tony. Mereka ni dapat mengumpulkan harta dan ada anak-anak. Lepas tu isteri si Polan ni meninggal, isteri pertama dia meninggal. Isteri meninggal. Si Polan ni kahwin lagi satu. Bila kahwin lagi satu, yang isteri baru ni ketika dia menjual harta yang ada ni, harta yang sepencarian arwah ni tadi. Dia menjual. Dia jual. Dia asal suami dia ni, kita jual lah. Dia jual. Ini kisah nyata ni, Ustaz. Baik, tak apa. Kemudian suami pun jual. Suami pun ini baru jual lah. Jadi kan kita, si suami ni pun meninggal. Ada lagi harta sisa-sisa, dia pun menuntut lagi. Adakah dia masih berhak lagi? Dia isteri dia boleh tuntut 1/8 daripada harta suami. Daripada harta suami 1/8. Walaupun bukan harta sepencarian. Harta sepencarian tu lain cerita. Lain cerita. Dia kena harta suami. Kalau harta sepencarian itu kena buat tuntutan. Sekarang ni isteri yang baru tu dia boleh tuntut hak dia 1/8 saja daripada harta suami. Dan juga dia sebenarnya boleh dituntut satu lagi, harta sepencarian. Tapi harta sepencarian dia hanya boleh tuntut di mahkamah syariah saja. Dia tak boleh pandai-pandai. Dia kata ni harta sepencarian, tak boleh. Dia tak boleh mendakwa-dakwa, tak boleh. Dia kena di mahkamah. Maknanya kalau dia buat tuntutan di mahkamah syariah, harta sepencarian, proses pusaka tak boleh berjalan. Dia akan halt, dia akan pause dulu, akan berhenti dulu, sekat dulu. Selepas selesai tuntutan harta sepencarian. Dah selesai tuntutan sepencarian, mahkamah dah tetapkan, bahagian contohnya isteri dapat 1/4 daripada harta sepencarian, barulah boleh buat pusaka. Maka isteri akan dapat 2 kali lah. Yang pertama 1/4 harta sepencarian, kemudian faraid 1/8. Tapi mahkamah akan tengoklah apa sumbangan isteri kan terhadap harta tu.
dan apa dia punya, kalau dia ada bayar bulan-bulan, apa bukti dia, mana resit dia, contohlah. Contoh. Okey. Okey. Boleh Tuan? Boleh. Ya, alhamdulillah. Saya tak sempat kita nak habiskan ayat ni, tak apa, kita sambung pada kuliah yang akan datang ni, insya-Allah. Sebab saya pun ada apa nak kena tu juga, sebab esok ada kuliah subuh, dan juga esok pun ada jemputan daripada pihak TV Al-Hijrah, perkongsian lah berkaitan dengan harta pusaka. Tajuk dia beban dan lewat urus pusaka. Apa dia punya kesan-kesan dia, ada tu mungkin boleh tontonlah di TV Al-Hijrah pukul 10 pagi, insya-Allah. Okey, insya-Allah. Mohon doa-doa lah, semoga dilancarkan lidah ni. Kalau dekat surau ni tak ada masalah kan. Tapi tu satu Malaysia tengok dah tak berpeluh kita. Okey. Jadi rasa setakat itu pada malam ini. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kekurangan itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon ampun dan maaf. Kita akhiri baca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannatal firdausal a'la bighairi hisab wal abrar ya aziz ghafar ya rabbal alamin. Ya Allah Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kebaikan, kejayaan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus-Mu bersama kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, pasangan kami, anak-anak kami, guru-guru kami, murid-murid kami, jiran-jiran kami, sahabat handai kami, dan seluruh umat Islam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.